Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Melaka United menentang PIB, yang mana Melaka menang 4-0 hasil jaringan daripada Nur Syahrul 2, Adriano dan juga daripada Emmanuel Oti. Pada perlawanan ni boleh dikatakan Ifi Dayo diturunkan pada first half, tetapi nampaknya gagal memberi impak seperti mana Nur Syahrul bagi pada second half. Namun begitu, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Melaka dahulu. Apakah kekuatan dan juga kelebihan pasukan Melaka United pada perlawanan ni? Yang pertama, kelebihan pasukan Melaka United adalah terletak di bahagian fullback mereka yang ofensif, iaitu di bahagian kanan Wan Amirul Afiq, di bahagian kiri Khairul Anwar, yang mana kedua-dua fullback pasukan Melaka United pada perlawanan semalam sangat-sangat cemerlang dari segi ofensif, yang mana mereka sering melakukan overlapping dan memberi supporting play kepada bahagian winger pasukan Melaka. Di kanan Amirul Afiq selalu backup kepada Oti, di kiri Khairul Anwar sering backup kepada Faizal, yang mana mereka banyak menggerakkan serangan di bahagian kanan dan juga kiri, serta overlapping dan juga true passing yang menarik yang dilakukan oleh fullback pasukan Melaka pada perlawanan semalam untuk melancarkan serangan ke arah pasukan PIB. Jadi dua fullback yang ofensif ni memang sangat-sangat cemerlang. Bahkan bukan itu sahaja, mereka juga cepat untuk cover mereka punya space balik. Jadi mereka tahu yang mana bila mereka naik, mereka juga perlu turun sekiranya di counter. Jadi benda tu tak menjadi masalah untuk Melaka bermain dengan fullback yang ofensif, sebab mereka perlu mereka tahu yang mana bila mereka perlu naik dan juga bila mereka perlu turun untuk membantu bahagian pertahanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang dua player di bahagian centre back, yang mana Melaka bermain dengan back 2 dan mereka akan ada seorang player defensive midfielder iaitu Hasbullah untuk cover mereka berdua ni, iaitu back 2 pasukan Melaka semalam adalah Haziq dan juga Akmal Zahir, yang mana kedua-dua player ni juga sangat-sangat cemerlang lah daripada segi build up daripada bawah, yang mana kedua-dua player ni boleh bermain untuk naik ke hadapan sehingga middle space ataupun middle line ke bahagian kawasan tengah untuk melancarkan gerakan daripada pasukan Melaka daripada bawah. Jadi kedua-dua player ni pun sangat-sangat cemerlang, dan Akmal Zahir juga terlibat dengan gerakan gol yang dijaringkan oleh Nur Syahrul. Jadi boleh katakan kedua-dua fullback kedua-dua back tengah pasukan Melaka semalam berfungsi dengan baik juga dari segi bertahan dan juga dari segi involve dengan serangan. Mereka juga sangat cemerlang untuk menggerakkan serangan daripada bawah. Jadi untuk defense department, back 4 pasukan Melaka semalam, keempat-empat player sangat cemerlang, dan kemasukan Syazwan Andi juga menunjukkan improvement yang sangat baik di bahagian kiri. Jadi itu boleh dikatakan yang boleh saya puji untuk pasukan Melaka tentang defense department ataupun back 4 pasukan Melaka semalam, yang bertindak untuk melancarkan serangan dan bertindak untuk ofensif dan bertahan dengan baik walaupun bermain dengan middle line ataupun defensive line yang agak tinggi pada perlawanan semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji adalah tentang winger pasukan Melaka, sama ada di bahagian kanan ataupun bahagian kiri, yang mana kita boleh tengok Oti bertindak dengan sangat cemerlang di bahagian kanan, tetapi yang paling menarik minat saya adalah corak permainan Faizal di bahagian kiri, yang mana beliau menunjukkan satu corak permainan yang menarik lah pada perlawanan semalam untuk bergandingan dengan Sony Norde, untuk bergandingan dengan Khairul Anwar, yang mana beliau banyak melakukan gerakan-gerakan yang berbahaya di bahagian kiri. Jadi memang boleh saya katakan kemungkinan Faizal akan jadi regular starter di bahagian kiri selepas Sony Norde diubah untuk bermain di bahagian tengah bersama dengan Adriano. Jadi benda tu sangat-sangat menarik lah apabila Melaka mempunyai fullback yang ofensif dan juga winger yang boleh melakukan penetration run, dribbling dan juga ball control yang menarik untuk penetrate bahagian pertahanan pasukan PIB pada perlawanan semalam. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Melaka di bahagian winger. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Melaka adalah di bahagian tengah, iaitu gandingan Adriano, Sony Norde dan juga defensive midfielder mereka. Mereka bertindak dengan sangat-sangat cemerlang lah, yang mana Sony Norde diberikan gerakan ataupun diberikan peranan untuk free roll pada perlawanan semalam, yang mana beliau adalah orang yang selalu turun ke bawah ataupun ke bahagian kawasan defensive midfielder untuk meminta bola, dan beliau juga yang bawa bola ke bahagian hadapan, dan kadang-kadang beliau juga akan buka game ke bahagian kiri, dan beliau akan bertukar posisi dengan Faizal. Kadang-kadang Faizal masuk ke tengah, Sony buka ke bahagian winger dan sebagainya. Jadi
boleh katakan Sony Nordin diberikan peranan yang bebas untuk berada di mana posisi yang beliau suka, dan beliau juga boleh turun sehingga kawasan pertahanan untuk minta bola, dan beliau boleh berada di mana-mana untuk link up dengan bahagian sayap serta bahagian serangan dan juga bahagian tengah. Jadi peranan Sony Nordin pada perlawanan semalam lebih bebas daripada game yang pada hari tu yang Melaka main waktu perlawanan persahabatan dan sebagainya. Dan peranan untuk Adriano pula, beliau adalah lebih kepada untuk menjadi pembantu kepada bahagian serangan, iaitu striker utama pasukan Melaka lah, iaitu Ifedayo, dan di second half adalah Nur Syarul. Jadi Adriano akan lebih kepada backup untuk straight forward ke bahagian hadapan berbanding Sony Nordin yang diberikan peranan free role lah. Jadi Adriano lebih memfokuskan kepada bahagian kanan dan juga bahagian striker. Sony Nordin lebih memfokuskan kepada bahagian tengah daripada bawah sampai ke atas di bahagian kiri, dan Adriano akan lebih fokus untuk membantu bahagian kanan bersama dengan OT dan juga Hazim di second half, dan juga membuka game kepada striker sama ada Nur Syarul ataupun Ifedayo di first half. Itu yang memang boleh saya puji untuk pasukan Melaka. Okey, namun begitu ada kelemahan yang patut pasukan Melaka perbaiki untuk the next game. Yang pertama adalah daripada segi offside, yang mana pada perlawanan semalam boleh dikatakan bahagian serangan Melaka terlibat dengan beberapa kali offside trap yang terjebak lah, orang kata terjebak dengan offside trap yang dilakukan oleh defense department pasukan PIB. Jadi pasukan Melaka di bahagian serangan perlu untuk elakkan daripada terlalu kerap terperangkap dalam offside trap ketika melakukan serangan. Sebab apa? Sebab benda tu akan merugikan pasukan. Ada peluang yang baik untuk convert the chances, convert the peluang, tetapi gagal untuk dimanfaatkan dengan begitu baik. Itu yang pertama yang perlu diperbaiki. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan pada perlawanan semalam, Ifedayo daripada segi overall untuk bermain mempunyai work rate yang tinggi, berani turun untuk minta bola daripada bawah, tetapi beliau terlalu isolate apabila berada di bahagian hadapan. Dan pertukaran yang dilakukan oleh Risto dengan membawa masuk Nur Syarul adalah satu tindakan yang bijak, yang mana Nur Syarul lebih bagus untuk link up play dengan bahagian serangan dan pandai untuk menjaga positioning serta membuat larian-larian di belakang pertahanan, berbanding Ifedayo yang kerap lost position, isolate terlalu bersendirian dan terlalu kerap ke bawah untuk minta bola. Padahal beliau adalah orang yang bermain sebagai seorang striker. Jadi Ifedayo perlu belajar untuk adapt dan juga belajar cara ataupun corak permainan Nur Syarul untuk memastikan yang gameplay Melaka ni lebih solid di bahagian serangan, dan Melaka mampu gunakan kemampuan Ifedayo yang menjadi goal scorer ataupun top scorer untuk pasukan Selangor season lepas. Kalau tak, kemungkinan Nur Syarul akan lebih diberi kepercayaan daripada Ifedayo. Itu yang boleh diperbaiki untuk pasukan Melaka. Untuk pasukan PIB pula, PIB apa yang perlu mereka perbaiki? Yang pertama daripada segi defensif lah. Tetapi nak buat macam mana? Second half semalam mereka bermain dengan 10 orang. First half mereka hanya tewas 1 gol sahaja. Tetapi masuk second half kena seorang Syukri Zaman kena kad merah, dan pemain PIB bermain dengan 10 orang. Jadi defense mereka perlu lagi compact. Mereka perlu lagi membuat man-to-man marking. Daripada segi zonal marking pun mereka perlu perbaiki, dan mereka perlu perkemaskanlah lagi marking mereka serta communication antara bahagian pertahanan. Sebab semalam gol yang dijaringkan oleh Nur Syarul, gol yang pertama boleh dikatakan kesilapan daripada komunikasi antara goalkeeper dan juga defense, dan gol yang kedua juga disebabkan tak ada komunikasi yang baik, maka kehilangan bola, Nur Syarul tak dimarking, senang dia buat gol tempat dan sebagainya. Jadi benda tu perlu diimprove untuk bahagian pertahanan pasukan PIB. Untuk bahagian tengah pula, mereka perlu lebih agresif daripada segi pressing. Mereka juga lebih perlu agresif dan juga perlu lebih kreatif untuk menggerakkan bahagian tengah. Sebab apa? Sebab mereka dah ada corak. Mereka dah bermain dengan counter attack untuk mengatasi defensive line pasukan Melaka yang tinggi. Tetapi sayanglah banyak gerakan-gerakan tersangkut di bahagian kawasan, tak sempat nak masuk kawasan D-box ataupun penalty box pasukan Melaka. Dah kena orang kata apa, dah kena intercept, dah kena block sebab lambat nak buat decision dan sebagainya. Benda tu perlu lagi lah kerana mereka perlu release ball lebih cepat, mereka perlu lebih kreatif, dan mereka perlu buat keputusan yang lebih tepat. Secara overallnya semalam Melaka bermain dengan baik. PIB sayang sebab kena kad merah. Cumanya Melaka gameplay jadi lagi menarik selepas kemasukan Nur Syarul menggantikan Ifedayo. Itu yang menjadi turning point untuk pasukan Melaka di bahagian serangan. Jadi untuk Ifedayo kena belajar lagi daripada Nur Syarul how to adapt the gameplay, jadi boleh bermain secara berpasukan dan tidaklah terlalu untuk turun ke bawah sebagai seorang striker yang boleh merugikan pasukan sendiri. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.